Syaitan takut pada ayat kursi yang duduk dalam tubuh aku. Kenapa aku tidak takut kepada ayat kursi dalam tubuh aku? Kita kena pahak, kena pakoh hawa nafsu kita tu sungguh. Tidak itu, maka kita rugi kita. Na'udzubillahi minasyaitanir rajim wa na'udzubillahi min hawan. Na'udzubillah daripada hawa nafsu, na'udzubillah min dzalik. Dan kalau kita tengok kepada apa dia ayat kursi yang mengandungi sifat-sifat yang banyak. Sama ada sifat hidup dia yang bertolak daripada sifat tunggal. Tunggal esa, tak dua, tak tiga. Wahdaniyah, ahadun. Ahadun tu hayyun, qayyum, lagi pula tadbir. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lagi pula milik, lahu ma fis samawati wa ma fil qayyum tadi tadbir. Kuasa, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tunggal dari segi mengetahui, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Tak ada satu benda yang dia tidak tahu. Semua dia tahu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dalam ayat banyak-banyak Allah Taala amat mengetahui dengan semua perkara. Tak ada benda tak tahu. Hak ningsa kita ni berimai juga kepada ilmu. Begitu juga kehendak, illa bima masyiatullah. Begitu juga masalah dia tu tolong. Man dalladhi yashfa'u. Allah Taala juga kuasa tolong. Orang lain tak boleh tolong, tak boleh pandang mana. Kalau kita agak pasal kita pakat tolong lah susah belakang, tak boleh Allah Taala kum. Akhirat sak susah belah mana pun kalau Allah Taala tak lepas kuasa kepada siapa-siapa untuk tolong. Nabi sendiri sujud lamun di bawah arah. Hingga sampai akhir Allah Taala kata irfa' ra'sak tusma'. Akak olehmu kepalamu. Nasihat kamu tu apa dia didengari perkataanmu. Itu man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Kepada masalah asy-syafa'ah. Masalah asy-syafa'ah. Irfa' ra'sak wa qul tusma'. Kata olehmu nasihat kamu didengari. Washfa' tu syafa'. Itu Nabi sendiri pun habis-habis kan nak boleh kuasa syafaat Allah Taala ke dia. Sama telah Nabi lain Allah belaka dah tak saya dah. Mula-mula orang pergi sujud iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi adik-beradik belaka kenal belaka. Pakat duk kira lagi bawa jumpa yang mengi jumpa orang tu aku tak kuasa, mengi jumpa orang tu tak kuasa. Akhirnya handai mari sapa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu itulah Rasulullah kata ana laha, akulah baginya, akulah. Tak apa aku nak usaha tengok belakang. Sebab Allah Taala dia tahu, anak Nabi tahu bila sapa ke dia mana kata tak ada la nabiyya ba'dah wala rasula ba'dah. Tidak ada rasul lepas pada dia, tidak ada nabi lepas pada dia. Situlah dia tu pergi jumpa Allah Taala dengan sujud. Sebab iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu dah akhirat sab pula tu. Nak beribadat pada sujud pada Allah Taala dulu baru nak minta tolong Allah Taala. Baru tu. Apa tu buat Nabi dibenarkan untuk syafaat. Lalu tu dia pun berjalan. Waktu buat orang lain neraka, waktu buat orang lain tempat susah ke apa, hingga siapa boleh masuk syurga. Allahu Akbar. Itulah man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Dan kita tengok dalam ayat kursi ni dia panggil integration, buranakan, mengandungi dunia dan akhirat, capuh bih. Sifat-sifat yang bersakut dengan akhirat, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. La dunia ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. La dunia belakang akhirat tak ada dah samawati wal ard. Kalau ada bumi lain dah, langit lain dah, bumi ni tak ada, hancur habis dah. Langit lain dah, langit ni hancur lipat. Was samawati maqiyatun bi yaminih. Langit semua dilipat-lipat masuk dalam genggaman Allah Taala belakang dah. Langit lain semua. Sebab itulah subhanallah Allah Taala atur ni alam ni. Bagaimana ke kursi dia. Kursi ni hebat ni. Ayat sebesar-besar ayat. Tak ada ayat kata ayat arah tak sebesar-besar ayat. Padahal kalau kita nak kata ayat ada arah lah. Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa lah kita kata azamul ayat. Tak. Ayat kursi besar-besar. Sebab kursi ni merupakan takluk. Kuasa takluk. Wasi'a kursi. Tak ada kata wasi'a arsyuhu, tak ada. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Memberi arti takluk. Jadi kita berasa kata tertakluk bila kita baca ayat ni. Bahasa kata kita tak ada perkara
wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kalau kita nak tahu pun Allah Taala royak. Hak kata kita nak buat tahu tak terkalu, tak kuasa nak kita tahu. Bahasa halus kita tak ada apa. Bahasa besar Allah su dengan Al-Aliyul Azim. Sifat yang besar, kibriya, sifat besar. Nah, inilah orang panggil didikkan ayat kursi. Kita nak buat gana widi kita, diri isteri kita, anak-anak kita, cucu kita dapat kerusuh ayat kursi. Menjadi suatu ayat yang boleh membendung hidup kita. Menjadi satu ayat yang boleh memayungi hidup kita. Menjadi satu ayat yang boleh jadi tunjang akidah kita yang menolak hidup kebaikan kepada alam ini dan alam seterusnya. Kita nak proses ayat kursi itu jadi gitu. Bukan kita proses ayat kursi sekadar kata kita pandai baca, wah hamba syaitan. Tuan tak lari ni hamba syaitan juga. Tuan sendiri duduk dengan syaitan. Tak kena malah tu. Nah, ayat wah hamba syaitan ya. Pas tuan kena kagak apa? Semaya pun malah tuan. Nah, ayat katanya hamba tuan tu dulu. Nah, hamba tuan tu dulu. Barulah syaitan lari pada kita. Oleh itu maka ikhwan dan muslimin sekalian, marilah kita kena ayat kursi sungguh-sungguh. Kita ni dalam ayat kursi ni banyak kita terlupa. Kita buat misal mudah-mudah. Kita tu mengapa juga Tuhan tu amat mendengar, Tuhan amat melihat, Tuhan amat mengetahui. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu aliman. Bersifat dengan as-sam', bersifat dengan al-basar, bersifat dengan ilmu. Siapa apa iya right, uyuk, tak ada berasa sikit buk atau Tuhan duk tengok. Kita buat kerja wasa tak tahu Tuhan duk tengok. Tak. Ngapanya kira boleh ingat sifat 20, sifat 40. Tapi buah apa iya lari perak tak tahu apa. Sebab tak ada berasa sikit abuk atau Tuhan duk tengok. Orang berasa kata Tuhan duk tengok, ya tak berani nak buat jahat. Jangan ke Tuhan yang maha besar Al-Aliyul Azim. Orang gila tengok kita tak berani dah nak buat jahat. Hak gila tak pakai apa tak nak ipa kita tak gamot dah. Budak halus tengok kita tak gamot nak buat jahat budak halus. Kita gamot nak buat jahat bila? Kau tak ada orang. Kau tu kita buat jahat. Kau budak halus tengok seorang tak serah. Tapi Tuhan tengok kita tergamuk buat jahat. Ya atau kita tidak beriman pada sifat ilmu Tuhan, kita tak beriman. Kaunuhu aliman kita tak beriman. Kaunuhu sami'an kita tak beriman. Kaunuhu basiran kita tidak beriman. Ngajar saja. Ngapa saja? Boleh ngapa. Sebab dia kecek tak ada khabar Tuhan duk tengok dia pun. Tak ada khabar Tuhan duk dengar dia. Siapa dia buat kerja tak ada khabar tu Tuhan duk tengok ke dia, tak khabar. Kesedaran itulah payah. Tauhid amali itulah payah. Tauhid ngapa tak payah. Tauhid ngaji tak payah. Tauhid nak amal berasa tu Tuhan wujud payah. Wujud kita wujud tu, wujud mana duk buat kau lain. Kalau Tuhan ada, kita tahu buat benda jahat. Kalau Tuhan ada sungguh. Tuhan tak ada. Sebab tu kita berani buat benda jahat. Sebab pegangnya kita kata Tuhan tak ada. Tuhan tak nampak. Sifat mustahil saja dalam hati kita. Tuhan tak dengar. Tuhan tak tahu. Mustahil tak tu? Mustahil. Tapi kita tak pakai sifat mustahil saja. Sifat wajib kita tak akal dia. Kenapa sifat wajib? Bahawa beramal dengan sifat mustahil. Kenapa tak kita kata gitu? Kalau nak kata gitu boleh bertanya Tok Guru tengok. Sungguh kedak kita duduklah tu. Nah, ngapa ngaji sifat wajib. Beramal sifat mustahil. Tuhan tak nampak, Tuhan tak dengar, Tuhan tak tengok, Tuhan tak tahu. Mari belaka. Saleh jangan kira lagi. Tak khabar apa dah. Nah, sifat mustahil dekung dia ni. Sifat mustahil dekung dia. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itulah marilah ayat kursi ni jangan kita salih teruk. Kalau nak salih-salih dengan ayat kursi. Ayat kursi ni baca pak, berwasa boleh membentuk satu cara hidup. Syaitan tak ada dah. Takut apa? Kita takut syaitan sangat. Jalan syurga syarat molek dah. Siapa baca ayat kursi lepas pada semaya tiap-tiap 5 waktu, tidak ada di antara